La ilaha illallah Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah, marilah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mengurniakan kita nikmat Islam dan iman yang merupakan sebesar-besar nikmat kurniaannya kepada kita. Moga dua nikmat ini berkekalan dalam diri kita sehingga saat kita dipanggil untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita peluang masa untuk kita berkumpul dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kita dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis-majlis ilmu menjadi amal soleh bagi diri kita dan dipermudahkan dengan sebabnya jalan kita menuju ke syurga Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah pada malam ini kita kembali kepada pengajian tafsir daripada kitab At-Tafsir Al-Munir. Dan pada siri yang lalu kita telah lihat suratu Al-Lahab. Jadi mengundur ke belakang, hari ini kita melihat suratun Nasri. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik, suratun Nasri bilangan ayatnya hanyalah 3 ayat sahaja. Dan saya percaya semua daripada yang hadir pada malam ini kita semua hafal surah An-Nas. Surah An-Nas namanya diambil daripada kalimah An-Nas yang datang pada ayat yang pertama. Idza jaa nasrullah. Nasrullah daripada kalimah Nasrullah diambil kalimah An-Nasru, maka dijadikan sebagai nama bagi surah ini. Dan suratun Nasri adalah surah Madaniyah dengan ijma' para ulama. Maksudnya sepakat semua para ulama bahawa surah ini adalah surah Madaniyah. Kerana kadang-kadang bila kita bahaskan tafsir ni, kita akan dapati beberapa surah ada perbezaan pandangan dalam menentukan surah tersebut Madaniyah ataupun Makkiyah. Tetapi suratun Nas sepakat, bukan sepakat, ni ijma'. Ijma' ni yang paling tinggi. Kita ada dalil Quran, hadis dan ijma'. Ijma' para ulama bahawa suratun Nas adalah surah Madaniyah.
Baik, suratul Nasri kita mulakan dahulu insya-Allah dengan membaca 3 ayat suratul Nasri. Insya-Allah mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Suka untuk saya sebutkan beberapa perkara lah, walaupun tidak menyentuhkan hukum tajwid, tetapi berkenaan dengan makhraj huruf. Ada 2 tempat dalam surah Al-Fath ini yang kita kena hati-hatilah. Yang pertama, wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath. Bila kita waqaf, di situ ada huruf ha dan kita kena lepaskan nafas. Jangan kita baca dengan menutup. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath maknanya kita dah makan huruf ha. Jadi ha tidak boleh dibunyikan kerana kita baca secara waqaf, tapi ada hak di situ yang perlu kita tunaikan. Jadi kita kena wal fath. Wal fath maknanya ada nafas yang kita lepaskan. Saya sebut 2 yang salah. Yang salah kita baca wal fath. Wal fath. Ini salah. Kalau yang betul wal fath. Wal fath. 10. Sama juga pada ayat yang ketiga, wastaghfir. Yang salah kita baca wastaghfir. Wastaghfir salah. Ha kita dah telan. Jadi kita kena bunyikan juga sedikit wastaghfir. Dia ada ha, ada hamas dekat belakang tu, bukan hamas Palestin ada orang kata nafas yang kita lepaskan untuk memberikan hak huruf ha dan ha pada 2 tempat dalam surah Al-Fath ini, insyaallah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum kita pergi kepada ayat-ayat tersebut, suratul Fathi adalah surah yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, yang kita tahu ayat yang terakhir. Kalau ayat yang terakhir ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat. Tetapi dari sudut surah yang diturunkan secara lengkap, yang terakhir ialah suratul Fathi. Jadi ini surah yang paling lengkap, yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada ayat yang pertama, kita ada surah yang pertama, ada surah yang terakhir, dan ada ayat yang terakhir. Jadi kita kena bezakanlah, jangan terkeliru dalam bab itu. Jadi suratul Fathi adalah ayat ataupun surah yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini terdapat beberapa pandangan para ulama lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab waktu turun surah, di situ ada dibincangkan. Ada 2 pandangan para ulama tentang bilakah turunnya suratul Fathi. Yang pertama menyatakan bahawa kota Mekah telah pun dibebaskan, dibuka pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Manakala surah ini diturunkan pada tahun ke-10 Hijrah.
Mana selepas itu, dan diriwayatkan bahawa Nabi SAW selepas turunnya surah ini, baginda hanya hidup berbaki 70 hari sahaja. Selepas itu baginda wafat. Dan pandangan yang kedua bahawa surah ini diturunkan sebelum pembukaan kota Mekah. Sebagai suatu janji Allah Ta'ala kepada Nabi untuk membantu baginda membuka kota Mekah. Jadi ada dua pandangan. Sebahagian para ulama kata turun selepas pembukaan kota Mekah, dan sebahagian mengatakan sebelum daripada kota Mekah. Dan kalau ikut pengarang kitab ni, dia kata daripada dua pandangan tersebut, ternyata pandangan pertama lebih tepat. Dia kata pandangan pertama lebih tepat, iaitu surah ini turun selepas pembukaan kota Mekah, iaitu diturunkan di Mina selepas semasa Haji Wada'. Diturunkan di Mina semasa Haji Wada'. Ketika itu diturunkan ayat ini, dan baginda sallallahu alaihi wasallam masih kekal hidup selepas turunnya suratul Fathi, kira-kira 70 sehingga 80 hari. Jadi itu dua pandangan para ulama lah tentang waktu penurunan suratul Fathi. Baik, kita lihat kepada tafsiran ayat-ayat daripada 3 ayat daripada suratul Fathi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang, jaa bermaksud datang. Apabila datang nasrullah, nasrun bermaksud pertolongan Allah, pertolongan Allah. Nasrullah bermaksud pertolongan Allah, bantuan Allah. Wal fath, dan kemenangan. Al-fathu sama macam surah Al-Fatihah kan. Fatihah maksudnya pembukaan. Fatihah maksudnya pembukaan, pembuka. Al-fathu samalah daripada kalimah yang sama, iaitu bermaksud pembukaan. Cuma terjemahan di sini disebut kemenangan. Samalah sebenarnya. Pembukaan kota Mekah itu adalah suatu kemenangan bagi orang Islam. Jadi sama ada diterjemahkan sebagai pembukaan atau kemenangan, maksudnya adalah sama. Jadi Allah sebut apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni dan pembukaan. Di sini para ulama menyebutkan pembukaan kota Mekah. Baik, dalam ayat ini ada beberapa perkara yang kita boleh renung. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nasrullah, pertolongan Allah. Maknanya kalimah nasrun, pertolongan, disandarkan kepada Allah. Pertolongan itu adalah pertolongan Allah. Satu perkara yang saya selalu sebut dalam kuliah ni sebelum ini sebagai ulangan untuk kita peringat. Apabila sesuatu disandarkan ataupun dinisbahkan kepada Allah, ia adalah suatu bentuk tashrif. Tashrif bermaksud kemuliaan. Bila sesuatu disandarkan kepada Allah, itu bermaksud perkara itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam kehidupan kita pun sama juga kan. Kita ada taman. Kalau taman awam dengan taman diraja, mana yang lebih kita rasa tinggi nilai? Taman diraja lah kan. Kalau kita kata sebab apa? Sebab taman tetap taman. Dalam taman ada apa? Ada pokok, ada sungai, ada bunga. Sama juga kan. Walaupun mungkin susunannya jenis tak sama, tapi tetaplah taman itu taman. Tetapi bila kita sebut taman diraja, dia jadi satu kawasan larangan, kawasan yang istimewa. Kerana disandarkan kepada sesuatu yang tinggi kedudukannya di kalangan manusia. Maka nasrun, kemenangan. Tetapi bila kemenangan itu dinisbahkan, disandarkan kepada Allah, nasrullah, maka dia adalah suatu kemuliaan yang ingin Allah Subhanahu wa taala zahirkan kepada kita. Sama juga macam nama Abdullah. Abdullah, jadi hamba Allah. Kalau kita buang Allah, kita Abdul, jadi hamba. Hamba jadi satu benda yang bila disebut seorang hamba, maka jatuh menjadi satu yang hina kan. Hamba, saya seorang hamba. Tapi bila saya seorang hamba Allah, dia naik kepada satu martabat yang tinggi. Kerana apa? Kerana disandarkan kepada Allah. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita jumpa sesuatu kalimah yang disandarkan kepada Allah,
itu menunjukkan sesuatu kemuliaan dan ketinggian di dalam Islam. Sama juga dalam ayat yang kedua, kalau tuan-tuan tengok, fi dinillah ataupun dinullah. Ad-din, agama Allah, agama Allah. Bermaksud itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada agama Islam, kerana agama itu Allah sandarkan kepada dirinya yang mulia. Baik, idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fathu, saya sebut tadi wal fathu bermaksud pembukaan. Dan pembukaan di sini adalah pembukaan kota Mekah. Baik. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan Nasrullah dengan fathu, sebenarnya pembukaan kota Mekah adalah salah satu daripada bentuk pertolongan Allah. Betul? Kalau kita lihat dalam sejarah hidup Nabi SAW, dalam sirah baginda, terlalu banyak pertolongan yang Allah telah kurniakan kepada Rasulullah. Pada peperangan Badar contohnya, peperangan Ahzab, sebut saja hampir kesemua yang berlaku dalam sejarah hidup Nabi adalah berlaku dengan bantuan dan pertolongan Allah. Dan Fathu Makkah juga adalah salah satu daripada pertolongan Allah. Maka dalam perkara ni kita mungkin timbul persoalan. Kalau Allah sebut iza jaa nasrullah, telah datang bantuan pertolongan Allah, maknanya itu pun kita dah boleh faham bahawa kejadian itu berlaku dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah. Tiba-tiba Allah sebut salah satu daripada banyak-banyak bantuan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Allah sebut tentang Fathu Makkah. Dia dalam kaedah bahasa Arab disebut zikrul khasi ba'dal am. Nasrullah, pertolongan Allah adalah satu makna yang umum. Umum, termasuk peperangan Badar pun Nasrullah, peperangan Ahzab pun Nasrullah, peperangan-peperangan yang lain, dakwah-dakwah yang lain, semua Nasrullah. Jadi di antara banyak-banyak pertolongan Allah itu termasuklah Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah satu yang khusus seperti yang lain. Jadi maknanya, kenapa Allah sebut sesuatu yang umum kemudian disusuli dengan salah satu contoh daripada yang umum tersebut, iaitu pembukaan kota Mekah. Kata para ulama, ini adalah gaya bahasa Arab dalam Al-Quran yang nak menunjukkan bahawa pembukaan kota Mekah itu sangat penting, sangat besar dan sangat signifikan di dalam penyebaran Islam. Saya pernah sebut contoh kat tuan-tuan sebelum ni. Saya bagi contoh mudah lah kan, nak bagi faham. Umum, lepas tu datang khusus. Tuan ingat contoh saya bagi apa sebelum ni? Kalau isteri kita minta pergi kedai, ingat tak? Saya kata kalau isteri pesan barang, abang tolong pergi kedai beli barang dapur dah nak habis kan. Jadi kita sampai rumah balik kerja penat-penat, isteri kata abang tak boleh masak dah, ni barang dapur dah habis, sebanyak dah habis ni barang dapur. Jadi kata tolong pergi kedai beli barang dapur. Jadi kita sebut barang dapur tu apa yang kita faham? Kicap, sos, gula, garam, semualah barang dapur yang kita guna, minyak sebagainya kan. Tiba-tiba isteri kata, bang tolong beli barang dapur, kicap dengan sos jangan lupa bang. Kicap dengan sos jangan lupa. Kan dah sebut barang dapur tu, termasuklah kicap, sos, gula, minyak. Tapi kenapa disebut kicap dengan sos? Contohlah kan, contohlah. Ataupun contoh lain, bang tolong beli barang dapur, minyak dengan bawang jangan lupa. Dia sebut dua kan. Mungkin tuan-tuan kata kicap dengan sos ni mungkin tak penting sangat kan. Tapi kalau minyak masak dengan bawang, tak boleh masak kan. Kita minyak dengan bawang jangan lupa. Kita pun faham dah kalau dah barang dapur tu, termasuklah minyak, bawang, kicap, sos semua. Kenapa dia sebut dua benda ni? Sebab apa? Sebab banyak-banyak barang dapur, dua yang paling penting sekali. Kalau beli, dua ni lupa, patah balik pergi beli. Kan? Itu maksud dia. Maknanya, dia minta kita beli barang dapur, kita dah faham barang dapur tu apa. Biasa dah setiap bulan beli barang dapur, dan disebut dua. Daripada banyak barang-barang tersebut, kenapa? Dua ni penting. Sangat penting daripada barang-barang yang lain. Jadi, begitulah kalau kita nak faham ayat ni. Bukanlah maksudnya barang dapur di sini, tapi nak faham gaya bahasa. Disebut gaya bahasa. Ya Allah sebut apabila datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah ni banyak. Dan pembukaan kota Mekah. Dan dibuka kota Mekah. Dan pembukaan kota Mekah itu berlaku dengan pertolongan Allah. Jadi bermaksud peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathu Makkah, adalah di antara banyak-banyak pertolongan Allah
yang sangat penting, yang sangat besar di sisi Islam. Apa pentingnya? Kita akan lihat pada ayat yang kedua. Sebelum kita pergi kepada ayat yang kedua, satu perkara yang menarik ialah kalau tuan-tuan boleh ada kesempatan ataupun siapa mengajar sirah kat sini kan, nanti sampai tajuk Fathu Makkah ataupun nak tunggu sampai Fathu Makkah tu lambat lagi, tuan-tuan kalau boleh cuba cari ceramah ke video baca tentang pembukaan kota Mekah. Cari artikel ke buku ke sirah yang cerita tentang pembukaan kota Mekah. Bila kita baca peristiwa tentang pembukaan kota Mekah ini, bermula daripada perjanjian Hudaibiyah, yang ketika Rasulullah dah siap nak pergi masuk kota Mekah, lalu terhalang, orang Quraisy tak bagi masuk, maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah 10 tahun kejahatan senjata dan sebagainya, sampailah saat Rasulullah boleh pergi semula untuk membuka kota Mekah. Tuan-tuan kalau baca satu persatu kejadian tersebut, tuan-tuan akan nampak betapa kejadian Fathu Makkah ini tidak akan berlaku melainkan dengan keizinan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia berlaku di luar perancangan. Sampai ke sahabat-sahabat Nabi kata apa? Tengok sahabat-sahabat Nabi bila Nabi ajak balik kan, perjanjian itu sendiri dia nampak sebagai berat sebelah. Nampak? Para sahabat pun kata apa? Kami dah siap dah. Semua dah seronok nak balik ke Mekah, nak buka kota Mekah, nak balik ke tempat asal. Tiba-tiba Rasulullah ajak balik. Sahabat pun dah mula bermuram, dah mula ada yang protes dan sebagainya. Bermula daripada episod itu sampailah banyak lagi episod-episod yang lain. Kalau kita tengok satu persatu, semuanya berlaku dia di luar daripada perancangan. Bahkan kita boleh katakan bahawa itulah sebenarnya Allah yang mengatur, yang merancang dan mengatur, yang menjadikan peristiwa pembukaan kota Mekah. Jadi cuba baca peristiwa Fathu Mekah. Saya nak cerita tak sempat dah malam ni. Kalau saya cerita tuan-tuan tak balik kita malam ni kan. Panjang cerita tersebut. Tuan-tuan cari, baca dan cuba kaitkan dengan Nasrullah. Maknanya pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk membuka kota Mekah itu tidak lain dan tidak bukan adalah sememangnya, kita kata genuinely, sepenuhnya adalah daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di luar daripada perancangan dan aturan manusia. Banyak kalau tuan tengok satu persatu dia akan sangat jelas pertolongan Allah dalam pembukaan kota Mekah. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian dalam ayat yang kedua Allah sebut wa ra'aitan nas. Minta maaf tuan-tuan, saya tak baca daripada kitab ni. Sebenarnya apa yang saya sebut ada dalam kitab ni. Baca tak seronok kan. Jadi saya syarahlah, tuan-tuan nak baca boleh baca insya-Allah. Pegang kitab tu dapat pahala lebih daripada tak pegang kitab. Minta maaf kan. Okey. Baik. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita sebutkan tadi bahawa pembukaan kota Mekah adalah antara bantuan Allah yang terpenting. Kerana apa? Kerana ketika berlakunya pembukaan kota Mekah, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan melihat manusia, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kamu akan melihat ra'aita. Tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah fi dinillah afwaja. Afwaja bermaksud berbondong-bondong. Baik, di sini ada cerita. Macam mana dikatakan manusia bila berlakunya pembukaan kota Mekah, maka ramai masuk Islam. Mungkin tuan-tuan bertanya, sebelum tu kan dah ramai orang masuk Islam. Sebelum pembukaan kota Mekah, dah ramai dah orang-orang Arab yang masuk Islam. Jadi apa signifikannya pembukaan kota Mekah dengan masuknya orang ramai ke dalam Islam? Okey, begini. Kalau kita lihat dalam sejarah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, bermula daripada 10 tahun yang pertama, daripada tahun-tahun dakwah yang pertama di Makkah secara bersembunyi, sampailah baginda berjaya membina negara Islam yang pertama, iaitu Madinah. Orang Arab ni yang duduk di sekitar Hijaz ni, yang duduk sekitar Makkah dan Madinah ni, dia ada tiga jenis. Tiga jenis pendirian. Ada di kalangan orang-orang Arab yang bila mereka dengar
kedatangan Rasulullah, mereka terus masuk Islam. Yang ni yang kita dah baca dalam sirah, ramai yang masuk Islam. Di kalangan orang Arab Badui, orang Arab yang bukan Badui, kabilah-kabilah Arab, ramai yang masuk Islam. Dan yang kedua, ada di kalangan mereka yang melawan Rasulullah. Ini pun juga musuh-musuh daripada Quraisy sendiri dan juga daripada kabilah-kabilah Arab yang bersekutu dengan Quraisy. Mereka menentang Rasulullah. Ada satu lagi jenis daripada bangsa Arab yang wait and see. Apa maksud wait and see? Tunggu dan lihat. Dia tidak beriman, dia tak terima dakwah Rasulullah dan dia juga tidak menentang. Dia masih tunggu dan lihat ke mana agaknya perkembangan dakwah Muhammad ni. Dia kata bila nak ke mana. Antara perkara yang mereka tunggu ialah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhadapan dengan tempat kelahiran baginda sendiri, iaitu Makkah. Begini ya, Makkah ni, itu sebabnya kalau kita baca tafsir mengikut susunan, kita akan lalu terlebih dahulu suratu Fil, surah Al-Fil. Dalam surah Al-Fil ada cerita berkenaan dengan tentera Abrahah, tentera bergajah. Peristiwa Mekah diserang oleh tentera Abrahah dan akhirnya diselamatkan dengan diutuskan burung ababil. Peristiwa ni memberi kesan yang sangat dalam kepada orang-orang Arab yang tinggal berdekatan dengan Mekah dan Madinah. Apa kesannya? Iaitu semua percaya bahawa Baitullah ni, Kaabah ni adalah tempat suci yang dipelihara oleh Tuhan. Mereka semua percaya tentang tersebut sebab kejadian besar seperti Abraham datang ke Makkah bukan peristiwa kecil. Ini peristiwa besar. Tentera bergajah datang nak serang, tiba-tiba Abdul Muttalib tak boleh nak mempertahankan sebab tidak ada tentera dan dikalahkan oleh burung ababil. Jadi peristiwa ni orang Arab semua percaya bahawa Kaabah adalah rumah yang dipelihara, rumah suci. Maka bila Rasulullah diutuskan menjadi Rasul, baginda akhirnya terusir keluar ke Madinah. Nampak? Bila Rasulullah terusir keluar ke Madinah, di sini menimbulkan satu prasangka dalam beberapa kabilah Arab. Dia kata, macam mana Rasulullah ni dia kata dia Rasul, tetapi tempat lahirnya sendiri pun terpaksa ditinggalkan. Sedangkan tempat lahir baginda iaitu di kota Mekah adalah kota suci. Kota yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi kenapa baginda keluar dan membina negara yang lain? Jadi mereka ada kesangsian. Mereka tunggu dan lihat bagaimana Rasulullah boleh berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang menjaga kota Mekah. Ini yang saya kata tadi, kabilah-kabilah Arab yang orang putih kata wait and see. Tunggu dan lihat. Jadi bila berlakunya pembukaan kota Mekah, di sinilah datangnya kepentingan kota Mekah. Bila Nabi SAW dapat menawan kembali kota Mekah, yang mana ketika baginda masuk tak berlaku apa-apa peristiwa seperti yang berlaku kepada Abrahah. Abrahah datang bawa tentera nak hancurkan Kaabah, Allah hancurkan Abrahah. Rasulullah datang daripada Madinah nak membuka kota Mekah dan tidak ada apa-apa perkara buruk yang berlaku. Maka apa tafsirannya? Maknanya Muhammad ini dia bersama dengan, dia dilindungi oleh Tuhan. Sebagaimana saya sebut Tuhan sebab orang-orang musyrikin, sebagaimana mereka percaya bahawa Kaabah dilindungi oleh Tuhan daripada tentera Abrahah. Maknanya siapa yang dihancurkan oleh tentera Tuhan, maknanya dia ini berniat buruk. Dia adalah di atas jalan yang salah. Tetapi bila Rasulullah balik ke Mekah, buka kota Mekah dan baginda selamat, masuk dalam keadaan aman, tak berlaku apa-apa peristiwa seperti yang berlaku kepada Abrahah, maka di sini orang-orang Arab pun kata ini tanda bahawa dakwah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang benar, dakwah yang datang daripada Allah, daripada Tuhan. Itu menyebabkan ramai kabilah-kabilah Arab yang menunggu tadi, yang tunggu dan lihat, mereka mula masuk Islam. Mereka mula masuk Islam.
Sebab tu ketika itu tahun pembukaan kota Mekah juga dipanggil sebagai Amul Wufud. Wufud bermaksud rombongan-rombongan. Maknanya orang Arab yang tak masuk Islam lagi ni, mereka datang bergerombongan masuk Islam. Bukan seorang-seorang. Datang sekumpulan masuk. Satu kabilah masuk semua. Datang kabilah ni masuk semua. Di Arab ni style dia ialah bila pemimpin isytihar masuk Islam, yang lain semua ikut. Tak ada nak kata mana, tak ada. Dia akan ikut semua apa yang dikatakan oleh ketua kabilah. Ini maka bila datang kabilah-kabilah, tahun tersebut tahun-tahun rombongan. Bukan rombongan nikah kan? Rombongan masuk Islam. Datang rombongan demi rombongan isytiharkan Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya katakan tadi, bahawa pembukaan kota Mekah adalah satu peristiwa yang sangat penting kerana di situ berlakunya pengislaman secara besar-besaran daripada kabilah-kabilah Arab yang menunggu dan melihat apa yang akan berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang ketiga, bila Allah memberikan pertolongan, memberikan kemenangan, masuk ramai. Sebenarnya bila ramai yang masuk Islam, ini adalah kejayaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu sebut kepada pelajar-pelajar, kalau kita ni, kalau tuan-tuan yang bekerja sebagai guru lah kan, sebagai guru, sebagai pengajar, apa yang paling gembira? Yang gembira sekali ialah bila kita mengajar, pelajar kita faham. Pelajar kita dengar, faham dan ikut apa yang kita ajar. Itu kemenangan. Jadi Rasulullah SAW sebagai seorang guru yang paling agung, mengajar manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila ramai masuk Islam, maka itu adalah satu kemenangan, suatu kegembiraan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat yang ketiga Allah sebut fasabbih. Fasabbih daripada kalimah tasbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji, hamdun, alhamdulillah rabbil alamin, disebut dalam surah Al-Fatihah. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu, wastaghfir, dan beristighfarlah dan mohonlah ampun kepadanya, kerana sesungguhnya Allah itu innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kalau kita lihat kat sini, ada satu perkara yang kita renungkan. Kita kan bila dapat satu-satu kejayaan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Maknanya bila dapat satu nikmat, satu kejayaan, sepatutnya bersyukurlah. Kan maknanya sepatutnya kalau ikutkan di sini Allah sebut fashkurillah, dan bersyukurlah kepada Allah kerana kamu telah berjaya membawa Islam kepada ramai orang. Dan kita pun kalau kita dapat nikmat, kita berjaya, kita bersyukur. Cuma dalam ayat ni kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan Rasulullah untuk bersyukur? Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih, untuk bertahmid dan untuk beristighfar. Di sini yang kita perlu renungkan. Kenapa? Baik. Maka apabila turun ayat ini, sebenarnya kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah setelah kejayaan baginda menyampaikan dakwah? Kenapa Allah memerintahkan baginda untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar? Kerana dengan kejayaan baginda menyampaikan Islam kepada umat manusia, maka berakhirlah tugas baginda. Bila berakhirnya tugas baginda, maka berakhir jugalah hayat baginda di dunia. Itulah maksud di sebalik itu. Maknanya, sehingga kan kalau tuan-tuan tengok dalam kitab ni disebut, Nabi SAW apabila diturunkan ayat iza jaa nasrullahi wal fath, apa kata Nabi? Nu'iyat ilayya nafsi, sampailah sudah takziah awal bagiku. Maknanya turunnya surah An-Nas, iza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah dah faham dah. Maknanya ini isyarat awal bahawa ajal baginda sudah hampir. Kerana apa? Kerana kejayaan baginda telah mencapai kejayaan dalam berdakwah, dan bila berjaya dalam dakwah, dan itulah satu-satunya tugas Nabi, selesai tugas, maka akan
dipanggil kembali untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sendiri faham ayat itu turun memberikan isyarat bahawa saatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun hampir. Baik. Dalam bab ini ada satu kisah yang menarik ya. Disebut dalam kitab ni ada disebutkan kat mana ya? Sebab turun surah. Kalau tuan balik muka surat depan, selepas kelebihan surah ada sebab turun surah, di situ boleh baca ya. Saya ceritakan jelah. Cerita dia begini. Ini zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar ni dia suka bawa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ni adalah di antara yang disebut sebagai sigharus sahabah. Sahabat-sahabat yang kecil. Kecil bukan bermaksud kecil tubuh badan. Bermaksud ketika wafat Rasulullah, umurnya masih lagi muda. Berapa umurnya? 10 tahun. Rasulullah wafat, Ibnu Abbas berusia 10 tahun ataupun belasan tahun. Dia kata 11 atau 12. Jadi budak lagi lah kan. Sebab tu dia panggil kecil. Tapi apa yang istimewanya, Sayyidina Umar, bila ada, orang kata apa, dalam bahasa disebut Council of Elders, kan? Apa dalam bahasa Melayu? Kenapa saya teringat bahasa Inggeris, tak tengok bahasa Melayu? Kan? Kita kata majlis apa? Majlis orang-orang senior lah kan? Orang-orang tua lah kan? Kalau kita macam dalam kampung kita ke, kita ada satu mesyuarat, hanya orang-orang yang veteran, yang senior, orang lama je hadir. Tak ada budak-budak masuk. Kan, tak boleh masuk pun, orang muda jangan campur ni, orang tua-tua kan masuk. Jadi dalam ketika mana zaman Sayyidina Umar, mereka ada satu mesyuarat ataupun majlis bersama dengan orang ketua-ketua kabilah dan orang-orang yang senior. Saya sebut senior lah kan, disebut orang tua marah saya pula kan. Senior yang veteran kan, veteran lah, sedap sikit. Tapi bila Sayyidina Umar masuk, Sayyidina Umar suka bawa Ibnu Abbas masuk sekali. Bila Sayyidina Umar bawa Ibnu Abbas masuk ke dalam majlis orang-orang senior ni, ahli-ahli yang lain pun dia macam rasa tak senang lah kan. Sehingga kan sebahagian kata, wahai Amirul Mukminin, kami pun ada anak-anak sebaya budak ni, Ibnu Abbas kan, 10 tahun. Bayangkan umur 10 tahun bawa masuk dalam mesyuarat orang veteran kan, orang lama kan. Kami pun ada budak usia tapi kami tak bawa masuk dalam majlis ni. Kita macam kalau kita ni bab mesyuarat ke makan kan. Kalau makan ni tempat meja khas untuk VVIP kan. Mana ada orang datang VVIP bawa anak sekali kan, pelik kan. Tak masuk. Anak-anak orang tak bawa masuk di tempat khusus, istimewa. Jadi kata mereka, kami pun ada anak-anak seperti usia Ibnu Abbas ni. Kami tak bawa masuk. Sayyidina Umar bila dengar pertikaian tersebut, Sayyidina Umar diam. Tak apalah. Kemudian pada mesyuarat yang akan datang, yang selepas perjumpaan selepas itu, Sayyidina Umar bawa lagi. Bila bawa lagi, kemudian Sayyidina Umar pun tanya. Sayyidina Umar tanya kepada semua yang hadir dalam majlis tersebut. Sayyidina Umar tanya, apa pandangan kamu tentang surah An-Nas, Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, hingga akhir ayat. Apa tafsiran kamu? Apa kefahaman kamu tentang surah ni? Maka ahli-ahli mesyuarat tu semua bagi pandangan lah. Oh, ini bermaksud Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memerintahkan Rasulullah untuk bertasbih kerana Allah telah melimpahkan kemenangan kepada baginda, memberi pembukaan kota Mekah. Tafsiran yang umum. Tafsiran yang umum yang nampak daripada ayat. Habis semua ahli-ahli mesyuarat bagi pandangan, lalu Sayyidina Umar kata, wahai Ibnu Abbas, apa pandangan kamu dengan surah ini? Maka kata Ibnu Abbas, surah ini ialah pemberitahuan daripada Allah bahawa akan hampirnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan lain. Sebelum tu dia kata apa? Wahai Ibnu Abbas, adakah kamu setuju dengan pandangan-pandangan yang lain? Ibnu Abbas kata apa? La, tidak sesekali. Dia tolak dia terus sekali kan. Kadang-kadang kita kalau orang sini budak 10 tahun bangkang pandangan kita, tercabar juga kan. Jadi apa kata kamu Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, aku tak setuju dengan semua pandangan tersebut. Sebaliknya, surah ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada baginda akan dekatnya ajal baginda. Lalu kata Sayyidina Umar, ya, itulah yang aku faham daripada surah ini. Barulah ahli-ahli mesyuarat pun faham.
kenapa Sayyidina Umar bawa masuk budak yang dikatakan budak tadi. Ini bukan sebarang budak lah. Kerana Ibnu Abbas ini didoakan secara khusus oleh Nabi SAW. Apa doa Nabi kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Maksudnya kita baca Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Itu doa Rasulullah langsung untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas ni walaupun usianya kecil, tetapi ilmunya melebihi ilmu para sahabat yang lain, terutama sekali dalam bab penafsiran Al-Quranul Karim. Ini cerita yang menarik. Sebab apa? Kerana kefahaman Ibnu Abbas selari dengan apa yang kita bahaskan, iaitu ayat ini turun untuk memberitahu kepada Nabi SAW bahawa ajal baginda sudah pun dekat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Dalam sebuah riwayat, tuan-tuan boleh lihat dalam pedoman hidup dan hukum hakam, ada disebutkan di sini. Sebelum itu, dalam sebuah riwayat Al-Bukhari, Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah SAW setiap kali mendirikan salat selepas diturunkan surah ini, baginda membaca Subhanaka Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ini adalah zikir yang dibaca oleh Nabi SAW dan diulang oleh baginda setelah turunnya ayat ataupun surah An-Nasr ini. Subhanaka Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Kenapa Allahumma ghfirli? Kerana apabila telah hampir ajal baginda, maka Allah ajar kepada baginda untuk beristighfar. Kerana dengan istighfar itu menyempurnakan segala kekurangan yang telah berlaku. Macam kita lah, bila kita solat,